Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Disambung insya-Allah pada subtopik yang seterusnya, iaitu mubasyaratul haidhi fima bainas surrati war rukbati. Selepas kita sudah membahaskan berkaitan dengan al-mubasyarah ataupun mubasyaratul haid bil jima'i, maka kita bahas pula mubasyaratul haid fima bainas surrati war rukbah, iaitu mubasyarah. Mubasyarah ni bersentuhan kulit. Al-haidhi akan perempuan haid, fima pada barang, yakni pada barang, fima ay fima thabata, pada barang yang telah sabitlah ia barang. Barang ni anggota. Bainas surrati, antara pusat, ataf, war rukbati, dan lutut. Qala ikhtalafal ulama'u, telah berselisih pandanganlah fa'il oleh para ulama. Ikhtalafa ta'aluk fil mubasyarati, pada bersentuhan kulit. Ataf wal istimta'i, dan istimta' mengambil kesedapan. Fima pada barang, ay fima sabata pada barang yang telah sabitlah ia barang. Bainas surrati, antara pusat, war rukbati, dan lutut. Jadi mubasyarah dan istimta', berlaku khilaf ulama. Adakah ibarat yang sebenarnya istimta' ataupun mubasyarah? Kerana mubasyarah ni hanya khusus untuk bersentuhan kulit. Sama ada bersentuhan kulit itu dengan bersyahwat ataupun tidak. Kalau al-istimta' itu lebih umum. Sama ada bersentuhan kulit atau tidak bersentuhan kulit. Contoh yang tidak bersentuhan kulit ialah melihat. Jadi kalau atas pandangan ibarat yang mengatakan istimta', maka termasuklah nazar, iaitu melihat. Sedangkan kita sudah bahas dahulu, istimta' dari sudut nazar tidak ada masalah. Seluruh badan boleh tengok. Tapi atas pandangan yang mengatakan al-istimta', ibarat dengan al-istimta', dia kata tetap hukum dia haram melihat antara pusat hingga lutut. Jadi ibarat ulama' dia khilaf. Mubasyarah ke istimta'? Kalau mubasyarah maksudnya bersentuhan kulit. Bersentuhan kulit sama ada bersyahwat ataupun tidak, antara pusat hingga lutut, hukum dia haram. Kalau atas ulama' yang mengatakan ibaratnya istimta' ni lebih umum. Sama ada mubasyarah atau tidak mubasyarah. Mubasyarah sentuh kulit, yang tidak mubasyarah, contoh melihat. Kalau atas pandangan yang mengatakan istimta' itu antara pusat hingga lutut itu haram, maka termasuk juga melihat antara pusat hingga lutut isteri juga haram dengan syahwat. Maka sebab tu ulama' khilaf, mubasyarah ke istimta' ni? Tapi pandangan yang mu'tamadnya ialah mubasyarah. Adapun istimta' bin nazar bis syahwah, mengambil kesedapan dengan melihat dengan syahwat antara pusat dengan lutut isteri, tidak ada masalah, seperti mana yang kita sudah bahas. Fi ghairil qubuli wad duburi, pada selain daripada kubul dan dubur. Selain daripada kubul dan dubur. Itu berlaku khilaf lah, mubasyarah dengan istimta' antara pusat hingga lutut pada selain kubul dan dubur. Maksud kubur dan dubur ni ialah bersetubuh. Kalau kita kata kubur dan dubur semata-mata tanpa bersetubuh, dia termasuk dalam ma bainas surrah war rukbah. Dia tidak bersetubuh, dia pegang. Boleh tak? Boleh ke tak? Tu khilaf lah. Tu khilaf. Okay. Fal jumhuru, maka bermula majoriti ulama, yarawna khabar, melihat, berpandangan ia oleh mereka itu. Yarawna hurmata, yarawna hurmata dhalika al-istimta' wal mubasyarah fi ma baina surrah wal rukbah. Haram oleh demikian itu. Idhafah masdar kepada fa'il. Walau bila syahwatin, ay walau kana al-istimta' wal mubasyarah fi ma baina surrah wal rukbah tu bila syahwatin, tanpa syahwat sekalipun. Hukum dia adalah haram. Bersentuhan kulit itu haram. Sebab tu, kalau ngaji kitab fiqh yang mazhab Syafi'i yang turaf yang asal, dia khilaf. Ibarat mubasyarah ke istimta'? Kerana istimta' lebih umum. Termasuk melihat.
Kalau mubasyarah hanya khusus kepada sentuh kulit, mana melihat walaupun bersyahwat tidak haram. Pandangan mu'tamad mubasyarah, bukannya ada istimta' yang termasuk nazar. 5 su'ila kerana barang, yang ini hadis, kerana barang yang su'ila, yang ditanyakan akan dia akan barang, amma berkenaan barang, yahillu yang halal iyo barang, li rajulin bagi seorang lelaki, min imra'atir rajul daripada isteri seorang lelaki. 5 su'ila kerana barang yang ditanyakan akan dia, idhafah wa mustatihi huwa, naib fa'il kembali kepada ma. Amma yahillu dhamir mustatir huwa, fa'il kembali kepada ma. Li rajulin jar majrur, min imra'atihi jar majrur, hi mudhaf ilaih. Wahya wawul hal keadaan, hiya bermula dia di isterinya itu, khabar haidun ialah haid. Boleh ke tak? Ada ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, tak baca tadi. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam, kerana bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan 5, lamma su'ila. Lamma su'ila, lamma tatkala, su'ila Nabi. Silap. Tak nampak li'annahu. Kerana bahawasanya hu tu isim li'anna. Lamma tu jumlah tu jadi khabar li'anna. Kerana bahawasanya Nabi SAW ketika mana ditanya akan Nabi berkenaan benda yang halal bagi seorang lelaki daripada isterinya, sedangkan dia haid. Faqala, maka bersabdalah oleh Nabi SAW tu jawab lamma. Ma fawqal izari, barang yakni anggota yang berada di atas kain izar, iaitu perut, pusat ke atas dan juga lutut ke bawah. Tu tidak ada khilaf kata halal walaupun bersentuhan kulit. Maka telah meriwayatlah akan hadzal haditha, akan hadis ini, fa'il oleh Abu Dawud, ataf wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, ataf wa ghairuhuma, dan selain daripada Abu Dawud dan At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha, dan daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, telah berkatalah ia Aisyah, kanat ihdana idza hadat wa arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyubashiraha amaraha an tattazira bi izarin fi fawri haidatiha thumma yubashiruha. Kanat adalah isim kanat, ihdana salah seorang daripada kami, jumlah tu khabar kanat, idza hadat apabila telah berhaidlah ia seorang perempuan, idza hadat apabila telah berhaidlah ia ihdana salah seorang daripada kami, isteri dia, wa arada, dan berkehendaklah ia fa'il oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkehendak ayyubashiraha, takwil masdar maf'ul bih, ay mubasharataha, bersentuh kulit ia Nabi, maf'ul bih akan imra'ah ataupun ihdana tu. Maka bila nak berkehendak sentuh tu, amaraha, menyuruh ia Rasulullah, akan ihdana, antatazira, takwil masdar maf'ul bih kedua bagi amara, bahawa memakai izar ia oleh ihdana, bi izari, dengan satu izar, dengan satu kain, izari jar majrur, fi fawri haidatiha, haidati ihdana. Faur ni maksud apa? Nombor 2 dia tulis, ai waqti shiddatiha wa kathratiha, pada waktu kuatnya darah dan pada waktu banyak darah. Mana waktu pertama lah, awal-awal. Fi fawri haidatiha, haidatil ihdana. Thumma yubashiruha, kemudian bersentuhan kulit ia Nabi, akan ihdana. Ni hak ni dia panggil dalil berkaitan kalau nak sentuh juga, maka kena ada lapik. Kalau nak sentuh juga kena ada lapik. Antara pusat dengan lutut nak sentuh tanpa khilaf kena ada lapik. Kalau tak ada lapik, khilaf. Ni antara hadisnya Nabi SAW suruh pakai kain mana ada lapik. Okey. Wa fi riwayatin, rawahu, telah meriwayatkan akan hadzal haditha, fa'il al-jama'atu, oleh sebahagian kelompok ulama, wa hadza, dan bermula ini hadzal hadithu, bermula ini hadis, ialah khabar lafdhus syaikhaini, ialah lafaz bagi Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu taala anhu. Asy-syaikhaini mudhaf ilaih, lafdhu khabar wa huwa mudhaf.
Wa fi riwayatin, ay wa fi riwayatin ukhra, dan pada satu riwayat yang lain, lin Nasa'i, bagi Imam An-Nasa'i, dia kata gini, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabar anna, kana adalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, khabar kana, yubashiru, bersentuh kulit ia Nabi, maf'ul bih, al-mar'ata, akan isterinya, min nisa'ihi, daripada isteri-isterinya Nabi, wahya, hal keadaan bermula dia al-mar'ah, waw tu wawul hal bagi al-mar'ah, haidun, khabar, berhaid ia, idza kana 'alaiha. Rasulullah SAW menyentuh kulit daripada isteri-isterinya itu jikalau idza kana 'alaiha, ala al-mar'ah min nisa'ihi tu, jikalau adalah atas isterinya itu izarun, itu isim kana muakhar, 'alaiha jar majrur ta'alluq suatu mahzuf, khabar kana muqaddam. Ada izar, ada kain baru Nabi sentuh. Kain tu ila ansafil fakhidaini, kepada pertengahan dua pahanya, warukbataini, dan dua lututnya, mana menutupi kawasan tersebut. Muhtajizatan, muhtajizatan, hal keadaannya isteri tersebut muhtajizatan, mana mengikat ia, hal keadaan mengikat ia izar tu, terikat, syiddah. Muhtajizatan ni dia menguatkan ikatan izar tu. Hal keadaan dia menguatkan ikatan izar tu, fawra haidhiha, ketika keluar darah haid yang kuat. Itu waktu syiddatiha wa kathratiha tu. Haidhiha, haidil mar'ah. Habis. Fawra haidhiha, ay fi fawri haidhiha. Fawra mansub binaz'il khafid, ay fi fawri haidhiha. Tolak buang fi jadi fawra. Ataupun boleh cek dalam hadis lah. Fawra ke fawri ke? Kau ada fi fawri ke? Boleh cek dalam hadis riwayat Nasa'i. Jadi ni dalil-dalil yang kuat berkenaan dengan bersentuhan Nabi SAW dengan isteri Nabi ketika haid antara pusat dengan lutut perlu berlapik. Bukannya tidak berlapik. Sebab itulah kata, jumhur kata haram walaupun tanpa syahwat bersentuhan kulit antara pusat dengan lutut. Dan itulah pandangan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Wal ihtijazu, bermula ihtijaz. Yang kata muhtajizatan tu ialah syiddul izar, khabar, menguatkan akan izar, kain tu, menguatkan akan kain, al aurah, atas auratnya, iaitu pusat dengan lutut. Aurah sini ialah pusat dengan lutut lah. Tanpa menafikan bukannya kat suami tu ada aurat, makna situ kan tempat haram untuk sentuh antara suami dan isteri ketika haid, maka tu disebutkan sebagai aurah, nak ikat bahagian situ. Wa bihadhil hadith ahadithi, dan dengan ini segala hadis, dan dengan segala hadis-hadis ini, wa ghairiha wa ghairi hadhil ahadith, dan selain daripada hadis-hadis ini, khussa umumu, dikhususkan, ataupun khussa, dikhususkan akan umumu khabari muslimin, dikhususkan akan keumuman khabar hadis Muslim yang mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikaha. Buatlah oleh kalian akan setiap sesuatu melainkan nikah. Nikah ni jima'. Jadi melainkan jima' tu umum. Jadi hadis-hadis yang tadi kita hurai tu, yang mana Nabi SAW berlapik, gunakan lapik dengan izar tu, itu mengkhususkan hadis yang mengatakan secara umum boleh buat kecuali nikah. Apa yang boleh buat kecuali nikah? Mana nikah tu jima'. Jima' memang kufur haram. Hak lain tu boleh secara mutlak ke? Ada dikaitkan dengan hadis-hadis tadi. Wali anna listimta'a, dan kerana bahwasanya mengambil kesedapan, fima, pada barang, yakni anggota, ai fima thabata, takdir silah ma, pada barang yang telah sabitlah ia barang, bainas surrati, antara pusat ataf, warrukbati, dan lutut tu, khabar di anna. Istimta' bahagian tu, yada'u, membawa ia istimta', dhamir mustatir huwa fa'il, kembali kepada istimta', membawa ilal wuqu'i, kepada jatuhnya, yakni jatuhnya seorang, fil muharrami, ke arah perkara yang diharamkan, yakni oleh syarak. Itu apa dia? Setubuh. Dah sedap sangat, setubuh lalu. Fahuwa, maka bermula dia. Maka bermula dia di al-wuqu' fil muharram, jatuhnya kepada benda yang diharam tu, khabar tatbiqun, ialah
tatbiqun waqi'iyun, ialah satu perkara yang realiti yang berlaku. Tatbiq ni asalnya praktikal. Perkara yang praktikal yang berlaku. Itu. Yang ini perkara yang secara realitinya boleh berlaku. Waqi'iyun tu sifat tatbiqi, tatbiqun. Tabbaqa yutabbiqu tatbiq. Tatbiq ni asalnya mempraktikkan satu benda praktik yang berlaku sungguh, iaitu kalau seorang istimta' pasti akan bawa kepada setubuh. Itulah diharam sejak awal-awal. Sadduz zara'i'. Tapi bagi siapa tu? Liman hama hawlal hima yushiku ayyaqa'a fih. Ini dia ambil daripada hadis arba'in lah. Liman. Kalau kita terjemah suti-sutinya. Liman bagi orang yang hama, yang menggembala ia man. Menggembala sini makna dia tu orang yang, kalau konteks ayat sekarang ni, menggembala sini dia duduk putar di sekitar kawasan tersebut. Hawlal hima, di kawasan keliling kawasan larangan. Larangan tu apa dia? Antara pusat dengan lutut. Yushiku, mengkhawatirkan ia man hama hawlal hima tu ayyaqa'a, akan bahawa jatuh ia man fihi ay fil muharram, ataupun fil hima, pada kawasan larangan tersebut. Habis. Yushiku, mengkhawatirkan ia man tu akan ayyaqa'a, mengkhawatirkan, menyebabkan orang tersebut mengkhawatiri akan jatuhnya dia ke arah wati tersebut, dengan sebab dia al-istimta' ma baina surrah war rukbah. Wa mabda'u saddidz dzara'i, dan bermula prinsip saddudz dzara'i'. Tu prinsip usul fiqh. Saddudz dzara'i' ni dia menyekat benda yang tak sepatutnya akan berlaku. Dia sekat awal. Jadi prinsip sekat benda-benda dzara'i', benda-benda yang dia panggil saddudz dzara'i', ni istilah usul fiqh ni. Mabda' tu prinsip, mabda'u mubtada', saddi mudhafu ilaih, az-dzara'i mudhaf ilaih. Prinsip saddudz dzara'i' menyekat pada awal benda yang tak sepatutnya itu khabar yatanaqadu, tanaqada yatanaqadu. Yatanaqadu, bercanggah ia prinsip tersebut ma'al ibahati, serta mengharuskan ibahatil mubasyarah baina surrah war rukbah. Kalau kita kata harus sentuh antara pusat dengan lutut, maka dia bercanggah dengan saddudz dzara'i' yang dibuat oleh syarak. Jadi sebab itulah haram. Sebab apa haram? Sebab saddudz dzara'i', nak sekat pada awal takut gigimu. Jadi tiba-tiba saddudz dzara'i' itu kita kata harus pula untuk sentuh antara pusat dengan lutut, maka dia sudah berlawanan dengan saddudz dzara'i'. Wajtinabul ma'siyati amrun hatmiyun wa huwa ibadatun, dan bermula mubtada', menjauhi akan maksiat, idhafat masdar kepada maf'ul, amrun khabar, ialah satu perkara yang hatmiyun, yang dibangsakan kepada mesti, iaitu wajib. Itu sifat amrun. Wahwa, dan bermula dia ijtinabul maksiyah tu khabar, ibadatun, ialah ibadat. Menjauhi diri daripada maksiat itu satu ibadat. Sebab tu kalau orang Gus Baha hafizahullah ta'ala sebut, kalau kiai yang kata kat santri dia, bakpolah hang ni tak tahajud, bakpolah hang ni tak witir, teruk betul lah, maka kiai tersebut dia tu tak mengaji usul fiqh, dia kata. Yang kiai yang mengaji usul fiqh, dia tak akan merongok kata kalau santri dia tu tidur. Tak merongok. Sebab apa? Sebab tidur tu adalah satu ibadah yang cukup besar. Sehingga kan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar. Sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaannya ialah tidur kalian siang dan malam dan siang. Sebab apa? Sebab dengan tidur tu boleh ijtinabul ma'asi kulliha, dia kata. Kerana boleh menjauhkan maksiat seluruhnya. Kalau orang mencuri, maksiat. Sebab apa? Sebab dia tak tidur. Orang zina, maksiat. Sebab apa? Sebab tak tidur. Orang yang mencuri, maksiat. Sebab apa? Sebab tidak tidur. Kalau tidur, dia akan elok diri daripada segala maksiat. Tu kata intaha Gus Baha. Tu. Jadi tinggalkan maksiat itu satu ibadah. Jadi kalau kita tidur dengan niat untuk tinggal maksiat, dia jadi satu ibadah. Dia jadi satu ibadah. Wal ibadatu yutlabu fiha ay fi al-mar'ah tu al-ihtiyatu. Dan bermula ibadat. Bukan. Fiha ay fil ibadah. Silap. Bermula ibadat itu yutlabu, dituntutkan fiha padanya pada ibadat al-ihtiyatu na'i fa'in. Dituntutkan akan hati-hati. Sekarang ni
Kalau kita dah kata halal antara pusat dengan lutut kita sentuh, maka kita seolah-olah menjahanamkan diri kita ke arah kemaksiatan lain. Iaitu apa dia? Iaitu wati. Takut-takut pergi situ wati, maka syarak saddud dhara'i, sekat awal dah kata haram juga sentuh antara pusat dengan lutut. Tu wa muqtada al-ihtiyati al-akhdhu bima ra'ahu al-jumhur min al-ulama. Dan bermula perkara yang muqtada, bermula perkara yang dapat difahami dengan ihtiyat itu, muqtada mubtada, al-ihtiyati mudhaf ilaih khabar. Al-akhdhu, yang kita boleh faham kata ihtiyat tu ialah mengambil bima dengan barang, ra'ahu yang telah berpendapatlah akan dia akan barang, itu maf'ul bih, fa'il al-jumhuru oleh majoriti minal ulama'i daripada para ulama. Majoriti ulama kata apa? Haram antara pusat hingga lutut. Maka tu ihtiyat yang sepatutnya kita ikut. Tu hujjah. Hujjah supaya kita tidak terlepas pergi kepada waqti. Pandangan kedua mazhab Syafi'i mengatakan boleh juga sebab ada hadis yang Nabi SAW menjelok paha Sayyidina Aisyah dan letak dada dan juga pipi Nabi SAW ke atasnya. Sekali akan datang. Pasal akan datang ni. Maka itu dalil pula kata harus. Itu kalau selagi mana tidak bersetubuh. Pandangan ketiga dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Nawawi menukil pula kata fafihi tafsil. Ada tafsir pula. Kalau dia tu wara' boleh jaga diri, tak ada masalah. Kalau tak boleh jaga diri, tak boleh. Wallahu a'lam. Bermula Allah itulah yang maha mengetahui. Faidatun ay hadhihi faidatun, bermula ini satu faedah. Qala Ibnu Qasimi, telah berkatalah oleh Imam Ibnu Qasim rahimahullah, dia kata law khuliqatis surratu fi mahallin a'la min mahalliha. Ni satu benda lain pelik ni. Ibnu Qasim Al-Abbadilah, Hasyiah Tuhfah tu. Jikalau diciptakan akan pusat fi mahallin jar majrur, pada satu tempat sifat, a'la yang lebih tinggi, min mahalliha mahalli surah al-ghalibi, sifat daripada tempat pusat yang ghalib. Okey, pusat ghalibnya dekat yang kita maklumlah. Tiba-tiba dijadikan pusat tu kat dada contohnya. Awir rukbatu atau surah ataupun lutut, asfala. Asfala ni kena takdir. Awir rukbatu fi mahallin asfala. Begitu. Ataupun lutut pada tempat yang lebih rendah, min mahalliha, pada tempatnya tempat lutut yang sifat al-ghalibi, yang ghalib. Lutut asal itu asal ghalibnya, tiba-tiba dia ke bawah sampai ke kaki contohnya. Diciptakan begitu. Maka adakah haram suami itu pegang antara dada dia sampai ke kaki dia? Kalau pusat dia tu ada kat dada, lutut itu ada kat kaki. Adakah haram gitu ataupun macam mana? Maka fal wajhu, maka bermula wajah. Ini pandangan yang kuatnya ialah khabar i'tibaruhuma, ialah mengambil kira kedua-duanya, rukbah dan surah. Mana mengambil kira hak yang terjadi tu. Kalau pusat tu ada dekat dada, dadalah start dia yang haram. Kalau lutut dia tu start kat kaki, kakilah haram pegang. Start daripada dada sampai ke kaki, haram suami pegang. Itu i'tibaruhuma duna mahallihimal ghalibi, bukannya tempat keduanya surah dan rukbah yang ghalib. Bukannya kira ghalib. Tak kira ghalib lah. Sebab dia dicipta sedemikian. Walau lam yukhlaq lahu. Kalau tak ada pusat, tak ada lutut macam mana pula? Walau lam yukhlaq lahu ayli syakhsi. Jikalau tidak diciptakanlah padanya pada seorang itu surratun, akan pusat ataf, au rukbatun, ayat fa'il tu. Au rukbatun ma'tuf. Ataupun lutut, maka qaddara. Kejap. Quddira, ditakdirkan akan kedua-duanya, akan surah dan rukbah, lahu baginya, bagi syakhsi. Kena takdir lah. Takdir pada mana? Bi'tibaril ghalibi, dengan mengambil kira ghalib orang. Bi'tibari jar majrur, al-ghalibi mudhafu ilaih. Itu kalau tak ada surah dan rukbah, ataupun surah dan rukbah ada tapi tidak pada tempat yang ghalib orang ada. Intaha kalamu Ibnul Qasim. War-ra'yu tsani, habis. Kemudian sambung perbahasan yang atas. Jumhur kata haram. Pandangan kedua kata tidak haram. War-ra'yu tsani, bermula pandangan yang keduanya, huwa dhamiru faslin, ialah khabar jawazul istimta'i, haruslah oleh istimta', mengambil kesedapan, al-istimta'i, fima, pada barang, ai fima thabata, pada barang yang telah sabitlah ia barang, baina surrati war rukbati, antara pusat dan juga lutut, ataf.
Wahwa dan bermula dia jawazul istimta' tu. Khabar. Qawlu Ikrimata wa Mujahidin wa Sya'biyi wa Nakha'i wal Hakami wa Thawriyi wal Auza'i wa Muhammad ibn al-Hasani wa Ahmada wa Asbagh al-Amaliki wa Abu Thur wa Ishaqa wa Ibn al-Munziri wa Dawuda. Amalan habis. Titik situ. Wa Dawuda Dawud Zahiri. Banyak Allah tu. Kenapa kau begini? Amalan maf'uli ajlih. Kerana beramal bi'umumi qawlihi, dengan umumnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wassalam. As-salatu mubtada' muakhar, wassalamu ataf, alaihi jar majrur, ta'alluq suatu mahzuf, khabar muqaddam. Kata beliau, isna'u, buatlah oleh kalian para suami, maf'ulun bih kulla syai'in, akan setiap sesuatu, illa nikaha, melainkan bersetubuh. Rawahu, telah meriwayatlah akan hadzal haditha fa'il oleh Muslimun. Tu jadi ada banyak juga ulama yang mengatakan harus secara mutlak asalkan tidak jima. Dan juga wa bi hadithi Umarah, dan dengan hadis yakni atah kepada bi umumi ai amalan, beramal juga dengan hadis Umarah ibni Ghurabin, Umarah binti Ghurab, anna ammatan lahu, bahwasanya ammah ni adalah mak saudara sebelah bapa. Dia akan ada ammun, ammatun, khalun, khalatun. Kalau ammun, pak saudara sebelah pak. Ammatun, mak saudara sebelah pak. Mak saudara kita lah yang sebelah pak. Mana ada beradik pak lah. Kalau khalun, pak saudara kita yang sebelah mak. Kalau khalatun, mak saudara kita yang sebelah mak. Gitu. Jadi khal ni belah mak, am ni belah bapa. Jadi dia ada mak saudara sebelah pak, lahu baginya, bagi Umarah tu, anna ammatan lahu haddathat. Ammatan tu isim anna, haddathat tu khabar anna. Haddathathu, telah memberitahu ia ammah, mak saudara itu, dia akan Umarah, annaha, bahwasanya ammah tu, sa'alat, khabar anna, telah bertanya ia ammah, mak saudara dia telah bertanya akan maf'ul bih Aisyah, akan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Faqalat, maka berkatalah ia Aisyah, ihdana, bermula salah seorang daripada kami, ihda mubtada wa huwa mudhaf, na mudhaf ilaih, khabar, tahidu, berhaid ia oleh salah seorang daripada kami, wa laysa laha wa li zawjiha illa firashun wahid. Dan tidaklah baginya, bagi ihdana itu, dan bagi suaminya, suami ihdana tu, illa. Dia kalau dalam hadis asal, dia ada perkataan firash lagi. Dia ada perkataan firash tambahan lagi. Jadi asal hadis nuskha asal, ihdana tahidu wa laysa laha wa li zawjaha firashun illa firashun wahidun. Dia tambah firash. Fi nuskhatin ada tambah firash. Ihdana tahidu wa laysa laha, sebab firashun tu jadi apa nama? Sebab ada tambahan firash. Okey. Kalau tak tambah firash pun tak apa juga. Illa firashun wahidun. Firashun tu jadi isim laisa muakhar. Laha ta'alluq suatu mahzuf, khabar laisa muqaddam. Tidaklah baginya, bagi ihdana, salah seorang daripada isteri itulah, dan bagi suaminya, suami ihdana tu, illa firashun wahid, melainkan dengan katil yang satu. Maksudnya, yang nak kata, kalau kami ni haid ni, adakah suami itu duduk sekali-sekati dengan perempuan yang haid ni? Yang mana kalau duduk sekali dengan haid, boleh berlaku mubasyarah. Okay. Maka dia kata faqalat. Dia tanya kepada Aisyah lah ni. Kemudian, sa'ala Aisyah radhiyallahu faqalat ihdana. Faqalat Aisyah. Jadi faqalat tadi, faqalat ammatun. Maka berkatalah ia ammah, ihdana, salah seorang daripada kami, tahidu wa laysa laha wa li zawjiha illa firashun wahid. Dia tanyalah, boleh ke duduk sekali dan satu katil? Wa laysa laha, tidakkah baginya, bagi ihdana, dan bagi suaminya, suami ihdana, illa firashun wahid, melainkan katil yang satu? Mana boleh ke duduk sekali ni? Faqalat Aisyatu. Ni dalil harus kata bersentuh antara pusat dengan lutut. Faqalat Aisyatu. Maka berkatalah fa'il oleh Sayyidatina Aisyah. Dia kata gini, ukhbiruka, mengkhabarlah oleh aku, ukhbiruki lah, akan dikau, ma sana'a, maf'ulun bih, akan barang yang sana'a, yang telah membuatlah oleh fa'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
dakhala telah masuklah ia Nabi, lailan maf'ulun fih pada waktu malam, wa ana hal keadaan bermula aku haidun. Aisyah ni haid, dia masuk rumah malam-malam. Famada ila masjidihi. Maka keluarlah ia Nabi kepada masjidnya. Masjid ni masjid sini masjid rumah dia. Tu dia kata qala Abu Daud, dia selit sikitlah bukan hadis tu. Telah berkata oleh Abu Daud, ta'ni berkehendak ia Aisyah ialah masjidah maf'ulun bih, masjidah baitihi, baitin Nabi. Masjid rumah Nabi. Sebab Sayyidatina Aisyah punya rumah tu dalam masjid dah. Okey. Dekat dengan masjid tu. Falam yansarif. Kan Nabi SAW apa dia? Dia balik rumah Sayyidatina Aisyah tu, dia suruh pala tu disikat oleh Aisyah. Tak silap. Mana? Dia suruh tangan luar tingkap tu masjid dah. Tu. Falam yansarif, maka tidak sama sekali pergi ia Nabi hatta ghalabatni, sehinggalah mengatasi akan aku oleh ainaya, oleh dua mataku. Mengatasi ni mana? Mengantuk. Sehinggalah mengantuk aku ni. Aku dah mengantuk dah, Sayyidatina Aisyah kata. Wa auja'ahul bardu, dan merangkumi atau meliputi atau merasailah akan dia akan Nabi itu oleh sejuk. Sehingga Nabi pun sejuk. Faqala, maka berkatalah ia Nabi sallallahu alaihi wasallam, idni minni, dekatlah oleh engkau wahai Aisyah, minni daripada aku. Mana suruh dekatkan diri. Dah sejuk kan, nak peluk ni. Faqultu, maka berkata oleh aku Aisyah, inni haidun, sesungguhnya aku ini berhaid. Haidun isim inna. Faqala, maka berkatalah ia Nabi SAW, ikshifi, bukalah oleh engkau, an fakhidaiki, daripada dua paha engkau. Pahanya dia suruh buka. Fakashaftu, maka bukalah oleh aku, fakhidayya maf'ulun bih, akan dua paha aku. Buka kain tu lah, nampak paha. Fawada'a, maka meletak ia Nabi, maf'ulun bih, khaddahu, akan pipi Nabi, ataf wa sadrahu, dan dadanya dada Nabi, ala fakhidayya, atas dua lutut, dua paha aku. Jadi paha ni antara pusat hingga lutut. Ni dalil kata boleh. Tu. Apa tu? Wahanabat alaihi, dan berpeluklah. Wahanabtu, dan berpeluklah oleh aku, mendakaklah oleh aku, alaihi, atas Nabi. Dakaklah dia Nabi. Nabi duduk situ, dia pun dakak Nabi. Hatta dafi'a, sehinggalah terasa hangat ia Nabi. Fanama, kemudian tidur ia Nabi. Noktah ni dalil kata apa? Dalil kata harus untuk menyentuh antara pusat dengan lutut tanpa jima'. Ni dalil. Akhrajahu, telah mengeluarkanlah akan hadzal haditha, akan hadis ini, oleh fa'il Abu Dawud, oleh Abu Dawud radhiyallahu taala anhu. Habis. Tengok dia punya rujukan tu. Kita Al-Majmu' ada, Hasyiah Dusuqi tu mazhab Maliki, Hasyiah Ibnu Abidin mazhab Hanafi. Kemudian Rahmatul Ummah tak tahu mazhab apa. Al-Bijirmi tu mazhab Syafi'i. Habis itu, kemudian kita akan sambung pada petang ini insya-Allah taala. Sebab kita kalau bolehnya nak perhabis sampailah muka surat 87 sebelum balik, kalau boleh lah. Mana waktu balik Penang tu nanti akan datang masuk bab istihadah dah. Sebab kat Penang tu kita nak baca kitab lagi, kitab lain pula kita tauhid. Lepas balik, mari sini balik, baru kita baca balik istihadah. Tak tahulah boleh berkambat ke tak ni. Kena petang ni, malam ni, esok, lusa. Tu ya. Tu malam lusa sudah balik Penang. Harap-harap boleh sampailah 87. Wallahu'alam. Kalau boleh sampailah. Kalau tak boleh juga, buat macam mana. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai situ pada hari ini. Pada kali ini, insya-Allah ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.